بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu sekali lagi dalam My Quran Time, baca faham amal untuk sama-sama kita terus memimpin diri kita dengan panduan daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat seluruh dunia dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Sihat Ustaz ya? Okey Ustaz Faz. Alhamdulillah. Suara dah clear. Suara makin Alhamdulillah Ustaz ya. Insya-Allah. Kita doakan Ustaz ya. Sama-sama kita pada hari ini kita nak melihat kepada halaman akhir ataupun ayat akhir Ustaz ya. Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ini adalah surah bagaimana kita ini menghormati dan berjuang bersama Rasul walaupun Rasul sudah wafat Ustaz ya. Rasul sudah wafat tetapi legasi perjuangan Nabi itu masih ada. Dan bagi mereka, bagi kita lah ya, kalau kita menghargai tokoh kemerdekaan Malaysia, kita perjuangkan kemerdekaan negara ini. Kalau kita menghargai tokoh kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga akan berjuang bersama dengan kita melihat sejarahnya dan terus kita mengikut disiplin yang Allah nyatakan. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 515, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Al-Fath, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umatnya pada ayat yang ke-29. Dan kita akan masuk kepada surah baru, surah ke-49, surah Al-Hujurat, yang bermaksud bilik ya, ataupun bilik-bilik. Ini adalah ayat 1 hingga 4. Taati Allah dan Rasul serta berlaku sopan ketika berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab inilah, etika sosial inilah yang kita ingin hidupkan dalam kehidupan kita pada abad ini, kerana kita tahu bahawa panduan ini bukan sekadar 1400 tahun yang lepas, tetapi ianya terus menerus sampai ke hujung hayat dunia ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat akhir daripada surah Al-Fath dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus mempermudahkan segala urusan tuan-tuan, puan-puan, urusan kita semua. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk dipilih menjadi orang yang menerima fa anzalallahu sakinatah ala rasulihi wa alal mu'minin. Moga-moga Ustaz terpilih kita dan juga senantiasa bersama dengan kalimat taqwa, insya-Allah. Amin ya rabb. Jadi kita nak baca pada hari ini akhir surah Al-Fath, satu ayat sahaja tapi panjang ayat dia, 2 4 ada 6 baris. 6 baris. Banyak permata daripada ayat ini. Betul, ya. Ulama tafsir membahaskan banyak pelajaran untuk kita, insya-Allah. Masya-Allah. Dan ayatnya pun sangat istimewa buat kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap lagi kita telusuri apakah tadabburnya. Kita nak baca dulu ayat yang ke-29 mengakhiri surah Al-Fath
pada hari ini insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dengan bacaan murattal Hijaz dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang terakhir surah Al-Fath. Ustaz, panjang ayat itu ada 1 2 3 4 5 6 Betul, baris. Ayat yang terakhir daripada surah Al-Fath untuk sama-sama kita melihat mengapa panjang sangat, mengapa ianya penting untuk kita fahami sebagai kesimpulan kepada kemenangan yang diberikan kepada Rasul, kepada para sahabat, bagaimana mereka menuju kemenangan. Kalau kita lihat dalam surah yang ke-47 Ustaz, surah Muhammad, Allah menyatakan tentang Nabi ini bertanggungjawab kepada sahabat-sahabat. Maksudnya Nabi kena perlu untuk memohon keampunan bukan sekadar untuk dirinya tetapi kepada mukminin mukminat. Maksudnya kepada sahabat-sahabat yang mengikutinya. Ketua kena bertanggungjawab kepada follower pengikutnya. Ayah kena bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya. Kalau katakan pemimpin misalnya bagi sebuah negara kena bertanggungjawab kepada rakyatnya. Dia tak boleh kata alah pandai-pandai sendirilah, kan.
Itu adalah apa yang kita belajar dalam surah Muhammad. Pemimpin akan perjuangkan kepada rakyat ataupun pengikutnya. Pada surah Al-Fath pula, bagaimana Allah menyatakan bahawa kalau dalam surah Muhammad itu Nabi bertanggungjawab pada orang di bawahnya, tetapi dalam surah Muhammad ini ataupun surah Al-Fath ayat hujung ini, sahabat-sahabat adalah sebagai kesinambungan kepada satu sosok tubuh yang amat hebat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar nabi atas, sahabat bawah, tapi nabi bersama sahabat bersama-sama. Bagaimana Allah terangkan? Allah kata Muhammadur Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul Allah. Walaupun namanya itu dipadam dalam perjanjian Hudaibiyah Muhammad ibnu Abdullah sahaja, tetap juga masih lagi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada sahabat yang kata, kita ni dah menang, kita ni dah betul. Mengapa perlu dipadam? Mengapa kita perlu mengalah? Kita ada Allah. Ya. Tetapi apa yang kita dah belajar sebelum ini Ustaz ya, diberikan sakinah. Ya, yang kita dah belajar dalam ayat yang ke 26. Satu sakinah, dan kemudian Allah berikan kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Bila dapat sakinah, ketenangan, sahabat bertenang. Bila ada kalimat takwa, perkataan-perkataan yang keluar itu tidaklah memerli pada Nabi. Takkan kita ni dia tak semacam orang-orang yang ada penyakit hati, ya, yang tak bersama Nabi dalam Hudaibiyah itu ke Hajj. Mereka kata bahawa kita sibuklah. Kita sibuk dengan bisnes, harta, keluarga ni kan susah, anak siapa nak jaga. Jadi itu yang sebabnya saya tak boleh berjuang. Itu perkataan orang-orang munafik. Tetapi bagi mereka yang berjuang bersama sahabat, ya, sahabat yang bersama Rasulullah, Allah menyatakan apa? Walladzina ma'ahu, orang yang bersamanya. Ma'ahu itu perkataan yang besar Ustaz ya. Bersama dengannya, bukan sekadar ati'u sahaja, yati'u, bukan sekadar taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersama dengannya. Apa maksud bersama dengannya? Istilah konsep ma'iyatullah. Ya, kalau kita ma'iyatullah itu selalu kita ini tahu Allah bersama dengan kita, kita bersama dengan Allah, kita rasa Allah dekat, maka walladzina ma'ahu, sahabat bersama dengan Rasulullah, Nabi pun selalu bersama dengan para sahabat. Mereka bukan sekadar taat daripada jauh kan. Jauh. Okey, jom kita berjuang. Okey. Nabi pergi. Macam Bani Israel bercakap kepada Nabi Musa alaihi salam. Tetapi para sahabat ini bila Nabi sakit, ya, bila Nabi bimbang, mereka bimbang. Bila Nabi gembira, mereka bergembira. Bila Nabi rasa perlu kita berjuang, mereka ingin berjuang. Itu adalah walladzina ma'ahu. Sifat inilah sebenarnya yang kita doakan Ustaz ya. Ya, kita juga adalah semangat itu. Bila kita lihat Nabi berjuang 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kita juga akan mengisi kehidupan 40 tahun kita ke atas paling lambat adalah dengan ma'ahu, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Apakah sifat sahabat ini? Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini amat sangat keras. Asyidda ini syadid, amat keras, amat tegas, ya, amat kasar kepada siapa? Alal kuffar. Kita kena faham perkataan kufar ini dengan terjemahan yang tepat Ustaz ya. Memang terjemahannya orang-orang kafir, tapi siapa kufar dalam konteks surah Al-Fath ini? Iaitu kufar adalah mereka yang tidak Islam, dan mereka itu menentang kepada agama Islam. Menentang, itu poin yang penting. Ya, termasuklah juga kepada orang-orang yang mengaku berislam tapi dia menentang kepada Islam, itu juga dikelar sebagai kufar. Maka kat sini kita dah tahu dah bahawa yang kita dah belajar dalam surah At-Taubah, kalau kita jumpa kawan kita nama Ahcong Ustaz ya, dia ni bukan Islam, dan kemudian kita kata kafir, kan? Adakah tepat begitu? Tidak tepat. Dia kalau katakan dia bukan Islam dan dia menentang dan membunuh kepada orang Islam, yang itu betul kufar. Maksudnya kita kena bersifat tegas dengan mereka. Sahabat-sahabat ini mereka tidak berlemah lembut, pasal ini adalah pembunuh-pembunuh, mereka yang menentang kepada kebaikan. Ya, kita nak memperjuangkan keadilan bukan untuk orang Islam saja, kepada orang bukan Islam sekalipun. Kita Quran mengajar keadilan, tetapi mereka tidak suka. Kufar ini dia tak suka Nabi memperjuangkan keadilan. Kerana apa? Nanti habislah rasuah mereka, susah nak dapat duit kocek. Ya, macam mana lagi saya nak dapat kartel agar saya dapat projek-projek yang lebih banyak, saya punya bisnes di Mekah itu ataupun di Madinah nanti kena ganggu. Kerana Nabi memperjuangkan keadilan dan juga kejujuran. Jadi ini sifat sahabat, ruhama ubainahum. Bersama di kalangan mereka, di kalangan orang-orang beriman, mereka amat berkasih sayang.
Dua perasaan yang berbeza Ustaz ya. Kalau kita tanya-tanya macam mana boleh ada dua perkara yang berbeza, asasnya ialah apa? Asasnya ialah kerana mereka beriman pada Rasul, Rasul beriman pada Allah. Maka kalau Allah bermusuh dengan kufar yang menentang Allah, maka mereka berkeras kepada musuh Allah. Kalau orang beriman itu adalah waliullah, yang kawan dekat dengan Allah, maka mereka pun ruhama'u bainahum, berkasih sayang. Dan perkara ini penting kerana walaupun pada waktu itu adalah dengan sahabat buat-buat perangai, saatnya berbeza. Biasalah, kita dah tahu. Nanti kita belajar dalam surah Al-Hujurat, al-mukminin ini sampai satu masa tu ada masa dia sampai tersilap membunuh antara satu sama lain. Tapi Allah masih lagi gelar sebagai al-mukminin. Dan jangan pula kita kata oh dia ni dah kafir, dia ni dah sesat dan sebagainya. Perkara itu kita kena jaga mulut kerana Allah menyatakan sahabat itu ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dah bercakap tentang hubungan dengan manusia, terus dibawakan kepada hubungan dengan Allah. Ustaz, hubungan dengan Allah, kamu lihat mereka itu rukuk, sujud dan mencari kurniaan daripada Allah dan keredaannya. Dalam hidupnya itu apa-apa saja Allah suka mereka kejar, ya, apa-apa saja Allah redha mereka kejar, ya. Ini adalah sifatnya. Jadi kalau kita combinekan, maksudnya mereka ini mengapa bersujud dan rukuk, kerana itu adalah hubungan dengan Allah, dan kesan dalam hidupnya ialah mereka ini tak suka dengan musuh Allah, ya, yang tidak adil, menzalimi kepada masyarakat, yang menindas, yang itu mereka tak suka, dan mereka bersama dengan Rasulullah untuk berjuang. Jadi bila bercakap tentang berjuang ini, kita kena faham bahawa dalam Al-Quran kita ada belajar fiqh, Ustaz ni kan. Biasa kita belajar solat, kita puasa. Islam ada puasa, ada solat, amalan-amalan agama kita, personal kita. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita lihat 23 tahun Nabi itu, bila ada perkataan ma'ahu, itu maksudnya bukan sekadar bersama-sama solat. Ya, bersama-sama puasa, bersama-sama baca Quran. Bukan sekadar itu. Tetapi ma'ahu itu ada nilai perjuangan. Itu yang kita nampak daripada Al-Fath ataupun surah Muhammad, dan juga nanti kita lihat pada surah-surah seterusnya, iaitu Islam ini adalah agama perjuangan. Tak adil, kita tak boleh terus baca Quran, ya, tak apalah, tak adil lah. Itu bukan sifatnya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh sahabat. Mereka kalau nampak orang tak adil, ya, ada orang yang menentang, membunuh orang tanpa hak, asyiddah, ya, mereka bertegas kepada situ. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini penting Ustaz ya. Ada yang kata bahawa tanda pada muka wajah mereka ini daripada kesan sujud itu sekarang pun kita boleh nampak. Kita tengok pada orang tu ada dekat sini satu, ada sini satu kan. Itu bukan atharis fi wujuhihim, ya. Itu fi nasiyatihim, kan, pada dahi mereka. Yang nampak tanda-tanda ini fi wujuhihim ini adalah kerana mereka ini sentiasa mencari redha Allah. Bila Allah cakap tentang Quran apa sebagainya, mereka nampak khusyuk, misalnya. Dan apabila kata berjuang, mereka bersemangat berjuang. Itu namanya simahum fi wujuhihim. Bukannya tengok siapa yang ada ataupun ada orang yang pergi hentuk dia punya dahinya untuk nampakkan dua tanda. Itu bukan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Simahum fi wujuhihim, pada wajah, ya, bukannya pada dahi. Dan seterusnya Allah menyatakan zalika mataluhum fit taurah wa mataluhum fil injil. Perumpamaan ini diberikan dalam Taurat, dalam Injil, tentang siapakah yang bersama dengan nabi ini. Sebabnya ada satu perumpamaan yang penting kita nak baca di tengah-tengah terus Ustaz, ya, daripada perkataan kita ambil daripada wa mataluhum fil injil sampai akhir itu, kerana ia ada satu rahsia yang penting untuk kita hidupi pada waktu ini. Kita ambil di tengah-tengah surah Al-Fath ayat 29. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tak sabar nak dengar rahsia tu. Betul. Baca dulu. Betul. Kita baca dulu. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah sekalian, mari kita baca daripada wa mathaluhum fil injil, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarah kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, perumpamaan yang amat hebat ini Allah nyatakan seperti tanaman, yang perumpamaan ini ada dalam Injil juga, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan syat'ah, iaitu tunas maksudnya. Kalau kita lihat bahawa bila didatangkan habab iman, ya, ditanamkan iman ini seperti biji benih maksudnya. Bila bersama dengan Nabi, sahabat-sahabat ini awal-awalnya macam biji benih ditanam, keluar tunas, kemudian dia makin besar lagi, kemudian fasta'lad, maksudnya lagi keras dan akhirnya tegak berdiri atas batangnya, maksudnya jadi seperti pokok kerana ada kalimat takwa pada diri yang ditanam, yang disemi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik, ditarbiah. Dan kesannya apa? Ini menyebabkan yu'jibuz zurra', iaitu dia menakjubkan kepada si petani. Petani tengok kepada ni, sahabat ni, kalau katakanlah kita Ustaz ya, kalau kita tengok dia punya orang-orang sahabat yang dibina itu kecil sikit potensinya itu naik dan akhirnya menjadi orang yang amat bermanfaat macam pokok bagi teduh, bagi buah, bagi macam-macam, dan banyak lagi Ustaz yang kita nak tengok pada ayat ni, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu ghadda ataupun ghadada, merendahkan ataupun menundukkan. Perkataan ini kita akan jumpa bukan dalam surah Al-Fath tetapi dalam surah Al-Hujurat. Salah satu disiplin penting sahabat, ya, bagaimana mereka ini menjadi pohon yang memberi manfaat kuat, dan ia menyebabkan ada orang yang takjub, rasa amat suka melihat kemandirian dan kemanjadian mereka, tetapi ada orang yang tak puas hati dengan mereka. Siapa? Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. محمد نبينا بنور نبي هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلت صفاته يا بخت للظل اشفع للممات صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Payah lagu Arab ni Ustaz, sebab dia bahasa kita bahasa ammi kan, bahasa kita kata kampung lah. Betul. Ataupun sesuai dengan lagu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran juga yang mudah. Al-Quran, walaupun Al-Quran bahasa Arab sebenarnya, tetapi bahasa Arab yang digunakan itu mudah untuk kita baca, tuan, walaupun lidah Melayu, ya, lidah Cina ke lidah India ke, tetapi masih lagi boleh melantunkan makhraj lahjah dengan bahasa Arabnya, orang Arabnya, dan ini adalah kurniaan Allah lah Ustaz. Allah telah mudahkan. Kita akan jumpa nanti pada surah 54, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr
fahal mim muddakir. Jadi pada hari ini kita nak teruskan Ustaz ya dengan tajwid kita. Silakan. Baik, kita nak teruskan. Terima kasih kepada Ustaz Faz, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian. Tadi itu selingan sedikitlah selawat pada Nabi SAW, cerita pasal Nabi dengan cahaya petunjuk hidayah daripada Allah SWT yang Nabi bawakan pada kita hari ini. Kita dapat bersama belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dan moga-moga terus menjadi penyejuk jiwa kita, penenang hati kita, dan yang paling mustahak sekali moga-moga memandu kehidupan kita. Dan kita nak lihat sekejap ilmu tajwid ataupun ulang kaji tajwid kita supaya menjadi panduan dalam bacaan kita, menyempurnakan sebutan sifat tebal dan nipis dalam ayat ini, iaitulah dalam ayat yang ke-29. Panjang antaranya kita ambil daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Sadaqallahul Azim. Kita nak perhatikan mana tebal, mana nipis. Jom kita sama-sama semak. Pertama, kazar'in, tebal. Kazar'in, ra tu tebal. Yang kedua, akhraja, juga tebal, kha. Akhraja, dua. Kemudian hati-hati pada kalimah fastaghladha. Fastaghladha. Jadi ibu ayah boleh tanda, gariskan ke sikit bawah tu kalimah-kalimah yang perlu diberi perhatian. Fastaghladha, tiga. Kemudian yang keempat kita nak melihat pada kalimah zurra'a. Yu'jibu zurra'a. Sekali lagi, yu'jibu zurra'a. Kalau dalam musabaqah Ustaz Faz, antaranya lah sahabat-sahabat saya pun sendiri ada pengalaman dulu. Bila dapat ayat ni dia takut sikit. Takut. Takutnya dekat sinilah ni. Yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Kalau tak hati-hati dia jadi terbabas. Jadi kena hati-hati ibu ayah sekalian. Sekali lagi yu'jibu zurra'a. Yu'jibu zurra'a. Yang keempat dan yang kelima liyaghiza. Jangan baca tipis. Liyaghiza, tipis. Tebalkan dia. Liyaghiza. Liyaghiza. Dan yang terakhir yang keenam, iaitulah al-kuffar. Ketika kita waqaf, macam mana kita nak bunyikan huruf ra? Adakah kita baca tafkhim tebal ataupun tarqiq tipis? Maka fa itu baris atas, maka kita baca tebal. Liyaghiza bihimul kuffar. Ra saja tebal, jangan ajak fa tu. Kuffar. Yang tu. Jadi ada 6 tempat tadi. Selamat mencuba, selamat praktikkan balik dan boleh sama dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Faz. Terima kasih Ustaz. Diucapkan pada Ustaz Tarmizi atas pendidikan bagaimana kita nak belajar baca dengan tepat sebentar tadi. Memang perumpamaan ini memang mencabar nak dibacanya Ustaz dan perumpamaan ini bila kita perlu beri perhatian itu, isinya itu pun perlu memang mendalam betul. Allah menggunakan perkataan az-zurra, itu namanya adalah petani sebenarnya. Sebenarnya al-kuffar pun maksud asalnya petani. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun sebelum ni, surah yang ke-23, al-fallah juga adalah petani. Banyak istilah petani kerana kalau kita tengok pada orang-orang Mekah itu ataupun Madinah lah, tanah kontang, bila dapat tanam sesuatu perkara itu, dia adalah sesuatu yang amat mengujakan. Maka Allah menyatakan pada ayat 29 ini, kita ambil sedikit sebelum kita teruskan surah Al-Hujurat. Yu'jibu zurra', iaitu dia menakjubkan zurra'. Zurra' ini adalah petani yang dia tanam, Ustaz ni dia tanam biji benih, kemudian dia tengok tunas, dia kata wah kan, lepas tu makin besar sikit, wah. Dia sentiasa menghargai kepada pelbagai
tumbesaran yang berlaku kepada satu pohon. Dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi membawakan kepada wahyu, wahyu ini seperti air saatnya, dia menyiram kepada benih yang sudah ada fitrah dalam diri sahabat-sahabat yang ada. Jadi bila sahabat boleh baca Quran, boleh bersama, boleh berjuang sikit sampai jadi orang yang amat sasa dalam berjuang, ya, bila perjanjian Hudaibiyah itu menunjukkan identiti takwa itu, ia mengujakan bagi seorang yang mendidik selama ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kufar, kufar maksud asalnya petani juga. Tapi apa maksud kafara? Ada biji benih dia letak dekat tanah tu, di mana dia tutup misalnya, itu kafara. Jadi kufar ini adalah petani, dia letak je biji benih, lepas tu dia biar je. Dia biar saja. Jadi memang tak jadilah, tak jadi pokok, tak jadi musangking, memang tak ada hasil. Jadi dia pun geram saja, ya, mengapa petani sana itu ada hasil daripada Nabi, mengapa kita bina Mekah ini dengan kita bagi belanja macam-macam tak menjadi pun orangnya, malah makin lama makin lembik kerana ia tidak disiram dengan air wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Kita mesti ada mod perjuangan ustaz ya. Quran ini kalau kita perasan, kalau kita baca-baca, dia kan memberi semangat berjuang. Ayat fiqhnya tentang ibadah ni 500 600 je. Kalau kita belajar fiqh sahaja, buku fiqh itu kita kena belajar ya. Itu akan menyebabkan kita fokus kepada amalan personal kita. Tetapi Quran ini bukan sekadar cakap tentang baca Quran, solat, tetapi kita kena tengok, oh kat sana ada orang yang tak makan, ada orang yang tidak diadili. Kita yang baca Quran sikit banyak ini tuan-tuan sekalian, kita kena bangkit, kerana itulah yang ditunjukkan oleh sahabat, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan Allah menyatakan janjinya, Allah janji kepada orang beriman beramal soleh, minhum. Perkataan minhum itu lagi satu penekanan. Betul. Daripada kalangan mereka. Apa pelajaran untuk kita? Taklah semua kita dah register Islam maksudnya, terus sahaja diberikan keampunan dan juga ganjaran yang besar. Betul. Kita perlu berhati-hati, perlu pastikan kita bersungguh-sungguh mentaati kepada Allah dan Rasul agar kita jadi sebahagian daripada mereka yang beriman beramal soleh dan akhirnya mendapat keampunan, ganjaran yang besar. Walaupun nampak Hudaibiyah itu macam kalah ustaz. Yes. Macam kalah. Betul. Ni kita ni Nabi mengapa kan, tapi rupa-rupanya kerana ada kalimat takwa, ganjarannya adalah amat besar. Itulah adab-adab yang dibina, macam mana mereka menjadi pohon yang indah daripada biji benih yang kecil. Surah Al-Hujurat menerangkan bagaimana adab-adab dalam mereka sahabat-sahabat beretika bersama Nabi, bersama masyarakat. Ayat 1 hingga 4 memulakan surah Al-Hujurat. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut tadi pasal petani, tumbuhan semua. Ingat ada satu pantun Ustaz Fazrul sebelum baca ni. Akhir Ustaz Fazrul jawabnya. Pergi ke hutan mengait rambutan, mencari rambutan sampai ke petang. Jangan biarkan hati kita kontang, siramlah ia dengan Al-Quran. Insya-Allah. Kita baca permulaan surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 4 dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya قدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi. Ya, sama-sama kita membaca sebentar tadi surah yang ke-49, surah Madaniyah. Surah yang turun kepada Nabi selepas Nabi sudah pun berhijrah ke Madinatul Munawwarah, ya, di Yathrib. Dan kali ini kita memulakan dengan 4 ayat. Allah menyeru pada ayat yang pertama, wahai orang-orang yang menyatakan diri beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah, sesungguhnya Allah ini amat mendengar, Allah amat mengetahui. Ini adalah satu daripada 5 ya ayyuhallazina amanu dalam surah ini, Ustaz, ya. Allah menyeru kepada orang yang menyatakan dia beriman, ya. Dan menarik, surah ini sebenarnya satu untuk memang orang betul-betul beriman, tetapi ada satu lagi kumpulan manusia iaitu yang daftar Islam tetapi ada masalah iman. Tetapi cara Allah panggil macam mana? Allah tak panggil ya ayyuhallazina munafiqun. Allah tak panggil begitu. Allah tetap panggil ya ayyuhallazina amanu. Pelajarannya apa? Kalau Allah panggil orang yang ada penyakit dalam hati, buat masalah pada zaman Nabi pun dengan wahai orang beriman, apatah lagi kalau kita nak panggil kepada rakan-rakan kita, jangan kita label, Ustaz, ya. Nanti kita akan belajar pada hari esok, jangan label. Label paling bagus kita letak dekat mana? Kat botol, Ustaz. Betul. Ya, jangan label orang ni orang oren ke, orang hijau ke, orang merah ke, apa lagi? Macam-macamlah label yang sebenarnya itu tanda bahawa iman itu ada masalah. Baik. Jadi Allah menyatakan pada ayat nombor 1 ini, jangan dahului Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Utamakan Allah dan Rasul. Kita sama-sama doa pada diri kita, Ustaz, ya. Kalau dalam hal solat ke ataupun nak tengok sinetron, contohnya kan, bukan salah tengok sinetron, tetapi kalau dah waktu solat tu, kalau wahai orang beriman, jangan dahului Allah dan Rasul, maka okey ya Allah, saya memang nak bina iman ini, saya akan dahulu kepada solat saya. Antara baca Quran dengan habiskan novel yang setebal itu, contohnya, bukan salah baca novel, tetapi kita tahu bahawa dahulukan Allah dan Rasul. Kalau boleh cover to cover habis, kemudian dalam masa yang sama kalau nak baca novel ke apa ke, teruskanlah, kan, bukan salah. Tetapi kita tahu keutamaan, dan apabila bertemu, ya, dua perkara, antara hak Allah, diutamakan Allah, dan hak diri sendiri, kita doakan kita adalah orang yang mendahulukan Allah dan juga Rasul. Wattaqullah,
dan bertakwalah kepada Allah kerana ini adalah tanda kita ini benar-benar wiqayah ataupun nak menjauhkan masalah dalam hidup kita kerana Allah amat mendengar, Allah amat mengetahui, Allah tahu apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Tetapi dalam masa yang sama kita ada konflik. Jadi Allah beritahu awal-awal lagi sila utamakan Allah dan Rasul kerana Allah yang boleh memberi macam-macam, kita ini semacam je Ustaz. Kan kita ni hanya boleh buat berapa benda sahaja dalam hidup kita. Seterusnya ya ayyuhallazina amanu yang kedua, ya dalam ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suara kamu berbanding daripada suara nabi. Zaman dahulu Ustaz ya, dia ada Arab Badui ataupun orang-orang yang baru masuk Islam ni, mereka ni kasar. Dia biasa dekat padang pasir, dia panggil hoi 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 begitu aja kan. Tetapi Allah kata bila dah masuk Islam ini, dah nak bina iman, kena jaga suara tu. Walaupun suara tu selalu kasar ke ya, panggil hoi hoi sahaja, tapi bila dah kembali pada Quran, suara tu kena kawal sikitlah. Itu pada zaman Nabi. Mungkin ada yang tanya, saya sekarang Nabi tak ada. Kena kawal ya, kawal suara dan pendapat kita berbanding dengan pendapat Nabi. Kan bila kita tengok dalam sunnah ada, hadis ada, Quran ini kan yang dibawakan dalam suara Nabi kan, turun wahyu dan Nabi bacakan. Sepatutnya bila kita dengar Al-Quran ini, kita pun rendahkan suara kan, kita senyap, kita merendah diri. Jangan pula kita nak berhujah, nak lawan dengan orang yang bawa hadis ke dengan Quran ke. Kerana apa? Kerana saya lebih benar hujah saya, itu tanda bahawa kita meninggikan suara dan itu bukan adab bagi orang yang beriman. Wala tajharu, jangan keraskan ya perkataan itu, kajahri ba'dikum li ba', ya seperti yang biasa sama kita. Mungkinlah kadang-kadang kita bertepuk tampar Ustaz ya, dalam kita berujar, dalam kita berdialog. Tetapi bila kita berinteraksi dengan Quran, dengan hadis Nabi ini, ada adab-adab ya. Dan antahbita a'malukum, kalau kita tak jaga adab ini ya, maksudnya dari segi suara, satu, kita menghormati Quran, hadis dalam majlis-majlis ilmu, dan juga dari segi idea-idea kita itu kita letak lebih rendah daripada apa yang Allah dan Rasul nyatakan. Kalau kita tidak buat perkara tersebut, Allah kata tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Habis ya. Kita ingatkan macam-macam, kita derma lah, baca Quran lah, kita buat macam-macam, rupanya tengok dekat dalam akaun habis dekat akhirat dia tak ada point ya. Tak ada point nak redeem, nak minta rahmat Allah. Rupanya kita tak perasan Ustaz. Tak perasan disebabkan apa? Pasal ini berkaitan dengan adab ya, adab dalam kehidupan kita. Jadi ayat yang ketiga kita baca sekali lagi kerana Allah menekankan bahawa menjaga, merendahkan suara, beradab pada Nabi, beradab pada sunnah dan Quran yang dibawakan oleh Nabi, ini adalah satu imtihan. Apa maksud imtihan? Kita baca dahulu ayat yang ketiga bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul cerita tadi teringat dekat suasana Mekah Ustaz Faz. Ya, memang kadang orang Mekah dia bukan dia kasar, dia dah macam itu suasana dia kan. Tapi kalau sekarang ni kalau kita pergi, dia tak tahu, memang kita tahu nama kita kan. Dia akan panggil kita Muhammad atau Ahmad. Ya. Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Dia tak tahu nama kita kan. Jadi panggilan yang baik. Panggilan yang baik. Nama Nabi kan. Kalau dalam masjid macam mana Safa? Haji. Ya Haj. Ya Haj. Subhanallah, itu sedikitlah suasana apa ni Mekah kan. Baik, jadi kita nak baca ayat yang ketiga sama-sama ibu ayah sekalian. Kita ulang sekali lagi ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum Sadaqallahul Azim. Surah
azim, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya. Rupanya jaga suaranya Ustaz ya, dan juga jaga segala idea kita itu, kita rendah diri, tanya dulu apa Allah cakap, apa Nabi cakap, berbanding dengan kalau kita nak buat sesuatu projek Ustaz ya, kita main taram saja, main langgar saja. Itu adalah adab dan satu ujian, imtihan ini Allah dah ajar dah awal-awal, dan kemudian diuji dari masa ke semasa pada zaman Nabi, pada zaman ini, untuk takwa ya. Dan ganjarannya apa? Maghfiratun wa ajrun azim, sebagaimana hujung ayat 29 surah Al-Fath, Allah cakap maghfiratun wa ajrun azima. Maksudnya inilah tarbiyah kepada sahabat. Harapnya juga kita bukannya oi 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 sahaja, sebagaimana dalam ayat 4 itu sampai panggil Muhammad, pada Nabi Muhammad pun itu tidak beradab. Betul. Ya, macam kita panggil ayah kita lah kan, nama ayah kita katakan Ismail kan, Ismail kan, orang yang lebih tua, orang yang ada pangkat, ada kedudukan, kita gunakan istilahnya Fatimah kan, Sayyidina Fatimah anak kepada Nabi itu ya, boleh jaga abah saya cakap, boleh jaga itu kan, tetapi beliau Fatimah kata Rasulullah. Adab penting yang membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan tegas pada kebenaran dan sebarkan kasih sayang. Itu satu resolusi kita, dan seterusnya segera meninggalkan pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita jaga batas percakapan, tidak meninggikan suara kepada orang yang dihormati. Sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami ya Allah, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya arhamar rahimin ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu ya Allah, yang senantiasa mendahuluikan-Mu daripada segala-galanya ya Allah. Maka ya Allah, tolong kami untuk kami senantiasa taat dan juga patuh kepada-Mu ya Allah. Moga kami diberi kekuatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami saat ini dalam majlis yang penuh mulia bersama dengan Al-Quran ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan dijemput pada tuan-tuan untuk terus kita, kalau sahabat bersama dengan Nabi, kita juga ingin bersama dengan Nabi dalam berjuang Ustaz ya, dengan apa yang kita ada dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform untuk sama-sama kita menunjukkan keseriusan kita bersama dengan Nabi membawakan mesej Al-Quran, kerana ini adalah perjuangan kita. Pergi ke Kepala Batas, bertemu rakan, singgah di Kulim mencari ubi. Kalau kontang, cepat baca Quran, masya-Allah, agar dirahmati bersama Nabi. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna